Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada studio Simply Sugar Baking Studio. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita untuk episod yang ke-231 hari ini. Kak Zaidah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baru dah sihat nampaknya ya. Alhamdulillah, syukur dapat bersiaran bersama dengan Kak Zaidah dan you all untuk hari ini. Syukur, Alhamdulillah. Okay. Thank you. Okay, nampaknya sound okay? Okay ya, alright. Alhamdulillah. Minta like, share, komen ya, supaya kita dapat kongsi dengan lebih ramai lagi viewers kita ya. Okey, alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum buat semua dan hai pada those yang sedang mengikuti live kita ni lah ya. Okey. Hari ini nampaknya kita akan masak menu yang ramai orang tercari-cari jugalah ya Kak Zaidah. Tapi ni pun dah agak lama jugalah resipi ni ya. Tapi kita buat je lah ya. Style saya lah. Alright, style Kak Zaidah. Ala Kak Zaidah ala hari Kak Zaidah. ni. Seperti biasa kita memberi laluan untuk rakan-rakan viewers kita yang lain tune in. Jadi rakan di Facebook minta tolong like, love, komen dan share video live kita ni. Jadi ramai lagi yang boleh tonton. Sedapnya, apa yang sedapnya dah tahu kan. Ni dah tengok title lah ni. Alright Kak Zaidah, nampaknya dah ramai. Apa kata kita mulakan? Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, tengah hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara-cara buat, ni dah viral lama ya. Tahu bergedil. Ya. Tahu bergedil, rasanya semua orang dah tahulah ya. You can get anywhere now tahu bergedil. Mana-mana you ada orang yang menjual ya. Sama ada menjual di online ataupun menjual di gerai-gerai di restoran ya. Okey. Cuma sosnya biasanya kalau tahu bergedil ni kita nampak biasanya dihidangkan dengan bersama sambal kicap ya. Tapi hari ni Kak Zaidah nak ajar lain sikit ya. Kita panggil sosnya ialah sos cuka Palembang. Ya, ini Kak Zaidah belajar dengan betul-betul dengan orang Palembang sewaktu saya di Jakarta tahun 80-an. Ya, resepinya ya. Okey, so bahan-bahan untuk tahu bergedil ialah Kak Zaidah guna, ini saya dah tunjuk ya sebab saya tak nak makan masa terlalu lama. Saya dah siap-siap goreng ya. Ini lebih kurang 4 hingga 5 biji kentang, terpulang kepada perempuan ya. Kalau you nak bergedil tahunya terpenuh dengan isi bergedil ni, terpulang you boleh letak banyak ataupun kurang ya. Ini Kak Zaidah guna lebih kurang 5 biji kentang. Saya dah potong nipis-nipis dan saya goreng. Untuk buat bergedil, seeloknya kita goreng. Jangan direbus atau dikukus. Sebab nanti dia lembik ya. So, seeloknya digoreng supaya dia tak ada air dalam kentang ni. Okey, ni rupanya ya. Okey, kemudian kita guna juga, ini isi daripada tahu ni. Ya, Kak Zaidah ambil sikit lah. Okey. Saya guna juga sedikit lebih kurang dalam 100 hingga 200 grams isi ayam ataupun daging, terpulang kepada perempuan ya. Saya guna minced chicken hari ni. Sikit aja ya. Kemudian kita guna juga sedikit bawang goreng, sedikit daun sup yang telah kita mayang halus, dan sedikit garam. Kemudian ini yang bahan main dia. Tahu pok ya. Ni tahu ni. Okey. Tahu ni ya. Dia ada dua saiz, satu yang 4 segi macam ni, ada juga yang panjang. So terpulang kepada perempuan lah, perempuan nak guna yang mana. Nanti saya tunjuk macam mana kita gunting dia ya. Okey. Kemudian untuk nak buat sosnya ya. Sos ni agak unik sikit ya. Tapi kalau perempuan tak suka nak buat sos kicap, terpulang ya. Hari ni saya nak tunjuk sos cuka Palembang. Okey, bahan-bahan dia kita perlu ialah lebih kurang ini juga terpulang. If you suka pedas, you boleh letak banyak. Tapi biasanya Palembang dia memang suka pedas. Dia kalau kita tengok pun ngeri ya. Dia memang makan cili hidup-hidup. Cili mantah tu ya, dia makan ya sampai merah mukanya ya. Okey, kalau perempuan suka pedas, you can put more ataupun saya guna lebih kurang dalam segenggam cili padi ya. Cili padi ni Kak Zaidah ambil ada sedikit, Kak Zaidah biarkan tangkainya. Jadi nampak cantik nanti bila kita tumbuk sosnya ya. Kita jadikan sosnya. Okey. Kemudian saya guna 1,5 keping ataupun 3 ounce gula kabung dia, menisih. Ya, ini pun terpulang kepada perempuan ya, ikut rasa. Kemudian saya guna dalam 4 hingga 5 ulas bawang putih dicincang.
kita guna sedikit gula, garam dan cuka bersama dengan sedikit air panas. Okey, lagi sekali saya ulang untuk sos cuka Palembang, segenggam ataupun lebih terpulang kepada perempuan ya, cili padi. Saya pakai cili padi hijau jadi kurang sikit manis. Kurang sikit manis pula, kurang sikit pedas. Kalau perempuan suka pedas, boleh pakai cili padi kampung ataupun cili padi merah. Ini saya pakai yang hijau, kurang sikit lah pedasnya ya. Kemudian saya guna 1,5 keping ataupun 3 ounce gula merah. Ini juga terpulang kepada perempuan. 4 hingga 5 ulas bawang putih dicincang. Sedikit garam, sedikit gula dan sedikit cuka bersama dengan sedikit air panas. Okey, kita perlu buat bergedilnya dulu ya. Okey, kejap ya. Ni Kak Zara nak tunjuk cara-cara kita nak menggunting tahu ni. Okey. Tahu dia macam ni. So kita potong 4. Potong 4. Kemudian kita keluarkan sedikit isinya supaya bila kita masukkan bergedilnya, kita masukkan bergedilnya, dia ada ruang lah untuk nak kita masukkan bergedil ni. Kalau perempuan kasi nak letak banyak, kosongkan dia lebih. Kalau macam ni tak boleh masuk ni bergedilnya. Jadi kita keluarkan sikit isinya ni, tahunya ni ya. Okey. Lagi sekali kita potong tegak macam ni. Keluarkan sedikit isinya. Sikit je. Ya. Okey. Kita kira macam memberi ruang lah untuk nak letak bergedil. Nak masukkan, nak sumbatkan bergedil kat dalam dia tu ya. Kalau ada isinya, kita nak letak pun susah juga ni. Cekut sikit je. Kalau terlampau kosong sangat pula, kena isi banyak pula bergedilnya. Tak ada pula rasa tahunya, kulit je tinggal. Kulit je tinggal. Okey, sudah siap ni ya. Ni Kak Zara dah siap gunting ya. Okey, kalau dapat jangan sampai terpotong lah. Alright. So now kita nak buat bergedilnya. Ini kentang saya dah siap-siap goreng ya. Ni. Okey, kita perlu kisar dulu kentangnya ni. Okey. Kalau dapat buat dia tengah panas ya, jadi kentangnya lembut lagi. Kalau kentangnya dah sejuk agak keras, nanti dia susah sikit nak hancur ya waktu kita blend dia nanti. Tumbuk pun boleh ke? Boleh, tumbuk pun boleh. Okey, kita ada pengisar ni, kita isar je lah. Okey. Bismillah. Okey, kita tengok dulu. Masih tak rata lagi ya. So, kita kisar lagi sikit lah. Senang kalau dia ni. Senang kerja. Mesti ada yang bertanya nanti, Kak Zara beli kat mana ni? Saya beli online je. Ya, beli kat Shopee, Lazada semua ada ni ya. Okey, masih ada lagi sikit. So, kita kisar lagi lah. Okey, nampak tu? Ada jugalah lagi sekeping 2. Senang kan perempuan? Sekarang ni senang belaka. Ya, kalau tak nak masak juga tak tahulah nak cakap. Kalau zaman kita dulu, ya Allah, hai seksanya kena tumbuk ya. Suka tak suka kena tumbuk, tak ada cara lain. Sekarang ni senang aja Tak sempat nak berpeluh dah. Dah siap ya. Okey, sekarang ni kita perlu masak dulu kita punya ayam ni. Okey, kita perlu masak ayam ni. Nak masak dengan bawang putih pun boleh, tak nak pun tak apa. Bawang isi ayam ya.
bagi dia masak lah supaya bergedil kita nanti senang kita nak sediakan dia lah. Okay. Saya letak sedikit minyak, Bel. Apa dia? Itu Wan Hasna kata. Dia kata bila ada alat pengisar macam ni barulah saya rajin nak buat bergedil. Kalau tak malas ya? Jenuh ya. Ya, betul tu. Kentang tu. Betul, kita dari kecil dulu kena tumbuk ya. Okey, ni rupa dia. Alat ni pun tak mahal ya. Saya ingat below 100, dalam 5-60 ringgit dah boleh dapat dah dia. Menyenangkan kerja kita. Tapi ada juga ni yang tak hancur ya. Tapi tak apalah. Saya letakkan sedikit saja minyak ya, jangan banyak, nanti takut dia basah pula nanti. Okey. Dalam ni perempuan boleh letak juga daging kalau ndak ya. Ikan pun boleh. Hari ni Kak Zia dah pakai minced chicken ya, ayam, isi ayam. Okay. Sementara tu kita bolehlah buat kita punya bergedil, letakkan sedikit garam, sedikit bawang goreng untuk nak sedap rasa, kemudian daun sup, okey, ayam kita pun dah ready. Okey, bolehlah kita masukkan isi ayam. Kemudian bolehlah kita gaul ya. Dan jangan lupa ni tadi apa ni? Lebihan ataupun isi tahu ni tadi ya. Yang berasap ni tadi tu apa tu? Ayam ya. Belum siap lagi. Inilah namanya bergedil ni ya. Safia Muhammad Shah tanya tak tunggu sejuk ke ayam tu? Tak je. Kita kalau nak tunggu sejuk lambat ya. Kak Zia dah masuk je terus. Tak apa, sebab apa kita tak ada telur, tak ada apa kat dalam dia. Jadi kita tak perlu risaulah. By the time kita usik-usik macam ni dia dah hilang panasnya ya. Okey. Kak Zaida mungkin boleh share tips dengan kita macam mana buat bawang goreng agar sentiasa garing. Hayati Elias tanya. Bawang goreng. Kita letak sedikit cuka pun boleh lah ya. Atau menggoreng dia tu. Jadi nanti dia akan rangup lah. Alright. Ni rupa bergedil kita ya. Masukkan sedikit garam. Okey, ni rupa dia. Okey. So now kita nak so jadi kita kena bulatkan dia jugalah macam kita nak buat bergedil biasa. Kita masukkan aja terus dalam ni. Okey. Dan ambil ni, masukkan dalam ni. Ya. Nak letak banyak mana, nak penuhkan ke, nak bagi dia sendat, terpulang kepada perempuan. Ya, kalau kita nak makan sendiri, kita bolehlah isi banyak-banyak. Intinya ni. Nak makan sendirilah ya, kalau nak berniaga. Terpulang jugalah ya. Gula masuk tak Kak Zaidah? Mazna Osman tanya. Kalau you nak letak gula pun boleh. Saya tak letak gula ya.
Saya jarang ya masak meletakkan gula dalam masakan saya. Hanya tertentu saja. Kalau you rasa you nak letak gula, nak letak perasa pun boleh. Sedap kan? Apa dia? Ada viewer kat depan kita ni Dia kecil tengok, ya? berdiri tengok Mungkin dia suka ni kot. Alright, masak apabila hari ni kita masak tahu bergedil. Tahu bergedil Dan dia. dia punya catch hari ni adalah resepi untuk sos cuka Palembang yang akan dipadankan dengan tahu bergedil ni. Yum. Saya tak sabar nak tunggu dia siap. Ni pun dah nampak sedap. Belum siap lagi dah sedap. Tak tahu kejap lagi macam mana rasa dia. Okey. Hajar Nafsa kata sedapnya. Sedap Kalau ya. cuba tak menjadi. Terima kasih di atas resepi bergedil. Petang nanti mesti cuba. Okey, kita buat lagi. Dia kadang-kadang tahu ni dia datang macam-macam saiz ya. Dalam satu paket tu mungkin sebab dia dihempap-hempap. Ada yang cantik bentuknya, ada yang dah lepeh ya. So, ada yang sengit, ada yang cantik, rendah. Tinggi, rendah, lepeh, ya. Ada yang menyengit, mengempor pun ada. Ya. So, perempuan kena pandai-pandai lah ya. Dan masa gunting tu jangan gunting sampai ke bawah. Atas ni sajalah. Okey, cepat tu. Okay, kita buat lagi. Intinya ni ataupun bergedilnya ni perempuan letak ikut perempuan punya banyak mana nak letak. Nak letak padat penuh pun boleh. Kalau nak letak kurang pun boleh juga. Salam Kak Zada, boleh Yes, frozenkan tak tahu bergedil ni? Apa dia? Boleh frozenkan tak tahu bergedil ni? Boleh lah rasanya. Ya, boleh juga. Siap goreng lah. Rasa siap goreng. Ya, kalau belum goreng, kalau frozen, takut dia tak tahan ya. So jadi kalau kita nak panaskan, kalau dah frozen tu macam mana? Masuk je lah. Ataupun kita refry balik lah sekejap. Kita goreng semula. Goreng semula sekejap. Sekejap aja ya, nak panaskan aja. Tak perlu nak menggaringkan dia lah. Ya betul, April Asmara. Ni orang panggil tahu pok. Tahu pok ya, ini yang orang selalu buat. Mi kari. Dia ada dua saiz ya. Satu saiz yang agak panjang sikit. Tapi ini bukan tahu yang tahu bakar tu ya. Yang buat tahu bakar tu. Tahu bakar tu besar. Kenyang juga kalau kita guna tahu yang besar tu. Masya Allah, tu besar sangat. Kan? Mana nak makan? Potong-potong lah. Betul, Suhaida Ida boleh dibuatkan jualan secara frozen ya. Ini ramai lah orang jual ni ya. Kak Zada tengok ramai. Ya, Jaliha Hashim. Salam Puan Zaida. Yes. Maaf nak tanya. It's okay. Tahu ni beli dah siap goreng ya. Ni tahu pok nama dia ya. Tahu ni memang dah digoreng. Memang kita beli dah goreng. Kalau tahu yang basah tu tak boleh buat macam ni. Dia lembik. Ini tahu ni memang goreng. Memang dah kering macam ni. Jadi dia senang handle lah. Kalau yang tahu basah tu dia lembik. Tak boleh buat macam ni. Tu. Kita masukkan lagi sikit lagi ya, supaya dapat lebih nanti. Isi dia ni bergedil je ni, agak-agak perempuan nak letak banyak mana. Kalau rasa nak penuh padat, letaklah lebih macam ni ya. Kalau rasa macam nak tak nak isi banyak sangat, nak rasa tahu lebih, isinya tu jangan dikeluarkan. Okey. So kita buat sikit lagi. Lepas ni bolehlah kita celup dengan telur dan kita goreng. Sementara kita nak goreng nanti, kita buat sos cuka Palembang ya. Kalau perempuan tengokkan ya, biasanya dia orang buat tahu bergedil ni, dia makan dengan sos ataupun sos kicap. Ya, sambal kicap. Okey. So hari ni Kak Zada nak tunjuk buat dengan sos, kita buat sos cuka Palembang. Okay, minta maaf ya, bergegar. Kenapa bergegar? Betulkan dia punya ni, sengit tadi. Okay, Sorry kita sumbat dulu intinya.
Kemudian kita keluarkan yang bahagian tepi dia tu. Okey, kejap. Sikit lagi. Satu paket ni kita dapat banyak juga ya. Kalau kita beli yang paket besar tu. Okey, untuk bergedil, saya tahu juga mungkin ramai juga yang tak pernah buat bergedil ya. Kentangnya tu digoreng ya perempuan, jangan direbus. Kalau perempuan rebus, itu nanti dia jadi lembik. Bergedilnya tu lembik ya. Jadi seeloknya digoreng. Potong nipis kemudian digoreng. Baru dia tak lembik. Okey, ada apa-apa Bel lagi yang bertanya? Tak ada. Suara hilang, kenapa suara hilang ya? Suara siapa hilang? Suara saya? Suara Kak Zada hilang? Is it? Di Instagram. Instagram. Facebook okey ya buat masa ni, alhamdulillah. Okey, hang in there insya-Allah. Mungkin line ya. Kalau satu ada, satu tak ada tu something wrong with the line ya. Yes. Kalau dua-dua tak ada tu mic yang ada masalah. Okey, sikit lagi. untuk menu hari ni ya, tahu bergedil. Siapa yang baru tune in ya, resepi ni boleh dapat berapa ya? Banyak ni ya. Banyak. Kalau kentangnya ni banyak ni, you tengok. Ya, maybe dapat dalam 30-40 biji ni. Kalau saiz ni lah ya. Tapi biasanya tahu pok ni dia memang saiz dia tak lelah besar sangat. Ni lah rupanya. Ya, Kak Zada keluarkan dia punya ni. Kita nak cover semua dengan tahu. Alright, Hani dah hari kata betul. Yes. Kalau rebus senang jadi masam kentangnya. Sebab dia lembik ya, sebab dia basah. Seeloknya digoreng ya, goreng. Puas sikit nak makan. Goreng tu dia wangi punya ya. Okey. Kak Zada, kuih bom boleh buat frozen ke? Kalau boleh bagaimana ya? Kuih bom? Lain daripada menu hari ni. Kuih bom boleh lah. Semua kuih Melayu kita boleh buat frozen. Buatlah siap-siap, masuk je lah dalam freezer. Maksudnya semua itu dah siap dimasak lah. Baru kita freeze kan. Jadi tinggal dia nak panaskan aja. Okey. Sikit lagi, lepas ni kita akan goreng dia. Dan sementara menggoreng, kita bolehlah buat dia punya sos cuka dia. Ina Haji Ahmad kata selain dari tahu bergedil, kita boleh gak buat popiah bergedil. Sekarang ni macam-macam ya. Yes, very creative sekarang. Apa ada semua dia boleh buat ya orang sekarang. Bijak ya. Ya, good. Alhamdulillah. Taklah boring kita kan. Betul. Macam-macam ada ya. Ya, banyak pilihan kita. Alright, so kita siapkan sikit je lagi. Okay. Jadi kita dimanjakan dengan pelbagai juadah, pelbagai makanan sekarang kita boleh pilih di luar sana. Sedap dengan tak sedap je lah. Alright, so sikit lagi lah. Ada yang kecil sangat susah nak masuk tangan Kak Jana ni, besar ya. So kita cari yang besar-besar lah. Alright. Okay, ada apa-apa lagi? Ada lagi yang bertanya? Alright, sikit lagi. Okay, dah. Bolehlah ni ya, kita tunjukkan sikit. Okey, yang selebihnya tu saya buat nanti later lah ya. Okey. Tahu yang disumbat tu memang sedia dijadikan sedia dijualkan. Macam ni. Macam mana ya kalau kita buat sendiri, nak tahu je. Buat apa? Buat tahu? Tak payahlah buat tahu, susah. Sebab kita kena goreng lama juga nak bagi dia kering kat dalam tu Ini bukan kita boleh buat kat rumah ni. Ini kilang. Okay. Ya. Yes, I bet memang ramai favourite ya sekarang disebabkan memang pernah sekali ya era tahu bergedil ni memang sibuk orang mencari-cari. Tercari-cari. Okey, kita panaskan minyak di kuali. Kemudian kita pecahkan telur. Telur biasa je ya. Kita tak ada, kalau ada setengah-setengah tu dia letak tepung jagung sedikit ya. Letakkan sedikit garam. Okey, sekejap ni kita ambilkan tepung jagung sikitlah. Jangan lupa.
Bel, jawabkan aku dulu. Boleh. Alright, boleh-boleh saya akan bacakan resepi ya. Jadi ramai juga yang agak ada yang terlepas kan daripada awal. Jadi saya boleh bacakan resepi sekarang. Cepat-cepat cari paper and pen. Sekarang salin. Okey, untuk bergedil Kak Zaidah gunakan lebih kurang 100 hingga 200 gram isi ayam. Ayam cincang ya. Kemudian setengah genggam daun seledri. Tahu pok. Tahu yang kering ni ya. Tahu yang ini ya. Tahu ni. Tahu pok kita panggil. Kemudian kita keluarkan isi dia. Kita gunakan tahu yang isinya di dalam. Bawang goreng. 4 hingga 5 biji kentang. Digorengnya, dipotong dan digoreng. 2 biji telur dan juga sedikit garam. Okey, untuk telur, yang inilah prosesnya. Kak Zaidah tengah bancukkan tu. Sekejap lagi kita nak gorengkan dengan telur. Okey, itu untuk bergedil. Untuk bahagian kicap, sebentar lagi Kak Zaidah akan tunjukkan macam mana untuk buat kicapnya. Okey, salin bahannya. Sorry. Sos. Bukan kicap ya, sorry. Sos. Minta maaf. Okey. Sos dia 1 genggam cili padi. 3 ounce gula merah ataupun manisan. Air panas. 4 hingga 5 ulas bawang putih dicincang. Cuka, gula dan garam. Okey, sebentar lagi nanti saya akan bacakan lagi from time to time, okey? Okey. Nah, ini Kak Zai letak 2 biji telur dan 1 sudu teh tepung jagung ya. Untuk kita nak goreng tahu ni. Kalau tak cukup sekarang, kita tambah lagi telurnya ya. Buat masa ni baru 2 biji. 2 biji ya. Terpulang kepada banyaknya tahu yang kita guna. Banyak juga ya satu adunan yang Kak Zai dah bagi ni. Kita boleh dapat dalam 30 hingga 40 biji lah. Alright, Sufia Syufia tanya, kalau tak nak gunakan cuka, boleh gantikan dengan apa? Air limau lah. Air limau ya. Ataupun air lemon ke air tu. Okey. Alright, saya dah nampak ni Nur Adi ada sharekan dengan kita resepi. Jadi saya pinkan ya. Saya dah tengok tu Kak Zaidah dah masukkan dah. Dah goreng dah. Okay, sekejap ya. Nanti saya pinkan. Kena fokus dulu. Gaulkan dengan telurnya semua. Dan kita goreng. Sedap ni ya, makan panas-panas sedap ni. Okey, senyap je Bel. Apa yang senyap? Okey. Tengok cara-cara Kak Zaidah. Okey, cara kita menggoreng dia lah ya. Alright. Jadi tadi dah ada ni daripada komen Nur Adi. Jadi saya pinkan komen. So siapa yang masih mencari resepi, tak sempat salin, saya sebutkan tadi, bolehlah tengok kepada komen Nur Adi sekarang.
Yang saya dah pinkan di bawah. Salam Bella, saya nak tanya PJJ dah tak ada resepi kuih kaswi lapis lagi ke? Ada ya? Masih ada ya? Ada. Boleh WhatsApp di nombor admin di 0111204733 atau di 0116420199 sekarang. Alright, apa tujuan kita campur tepung jagung dalam telur tadi ya? Kira Al-Fatah tanya. Ya, kita nak make it a little bit crispy lah ya. Okey, ni ada yang dah boleh diangkat. Sekejap ya. Sedapnya bau dekat Zaidah. Yes. Kita need some kertas. Sedap bau dia. Jadi siapa yang dah ada mixer tu boleh dah ya terus buat bergedil kan. Kalau tak tumbuk je. Tumbuk. Mana pula? Kan, okey? Yes. Ya, memang sedap. Saya tengah masak udang lemak belacan. Resepi Kak Zaidah memang sedap sangat sedap. lauk ni. Ya, sambal udang belacan tu sedap sangat. Thank you Ida Salmi. Yes, sekejap ya. Kenapa Kak Zaidah? Entah terkial-kial pula nak buka ni. Buka apa? Tisu ni. Biasalah. Masya-Allah. Macam inilah kita kat keadaan Yes. kita dekat dapur macam ni juga. Tisunya. Ya, habis serabai. Ayam ganti sekejap. dengan daging boleh ke? Boleh. Muhammad Aris Ilya You nak tanya. pakai ikan pun boleh. Tadi saya ada yes. terlintas. Ada yang tanya boleh tukar udang ke? Boleh. Ikut your favourite ya. Apa yang you suka makan. Okey, Kak Zada buka balik apinya. So ini nak bagi dia more crispy lah. Kalau tak ada tepung jagung pun boleh juga. Ya. Bagi dia rangup. Itu dia. Okey, kita akan angkat dia sikit-sikit. Dia sekejap je kita goreng dia ya. Sekejap je, dia pun dah masak ya. Dalamnya pun dah masak. Kentang dah Cuma masak. kita nak masakkan telurnya je. Ayamnya pun dah masak. Kalau ada yang allergic tu telur, tak nak gaul telur pun boleh. Jadi Just kita goreng lah. goreng dia balik. Just goreng plain like that pun boleh. Cuma dia kurang crispy lah. Dia kurang lemak lah maksudnya sebab dia tak ada telur. Okey. Kita buat sikit lagi. Lepas ni kita akan buat dia punya sos ya. Right. Kalau replace ayam dengan fish ball boleh ke Kak Zaidah? Fish ball? Fish ball. Boleh lah. Saya pun tak terfikir pasal fish ball ya. Boleh juga. Tapi kena cincang-cincang lah. Alright, Raja Zahara boleh tengok komen di bawah yang saya dah pinkan. Kalau tolak ataupun swipe komen ke kanan untuk nak tengok penuh video Kak Zaidah. Jadi pin komen yang dipin masih tinggal di situ ya. So jadi boleh klik di komen Nur Adi, ada full resepi yang Kak Zaidah gunakan untuk menu hari ini. Okey. For those yang tak boleh makan telur, tak nak makan telur, just nak makan plain like that, boleh juga, tak payah salut telur, goreng plain macam gini pun boleh ya. Ini pun sesuai juga kalau nak jadikan macam vegetarian ya. Vegetarian dia mungkin pakai kentang saja dekat dalam, tak perlulah pakai apa-apa tu dan tak perlu pakai telur ni. Jadi tak perlu ada protein yang lain. Tak payah. Ya. Hanya kentang boleh sahaja juga. dan daun. Boleh belit belah kaki Kak Zaidah. Okey, vegan lah so tak ada goreng dengan telur. Dan dalamnya pun tak payah letak apa-apa. Ya. Setahu Kak Zaidah, telur kalau kita nak buat tahu pun memang tak ada bahan apa ya? Bahan yang vegetarian tak boleh makan. Tak ada meat lah, okey? Tak ada meat. Jamie Bakar kata dia, hari ni saya masak sup fish ball, ayam masak panggang kuali and glass noodle Puan Zaidah. Semua resepi Kak Zaidah ya. Macam mana Alhamdulillah. rasa? Share dengan kita your experience dengan resepi Kak Zaidah macam mana? Kentang tu kalau direbus boleh ke? Tadi Kak Zaidah dah explain about buat bergedil ya. Kalau you rebus, dia akan jadi lembik ya. Nanti bila dah lembik tu nanti mulalah nak kena letak tepung lah apa ya. Tapi kalau you goreng dia
dia tidak lembik. Bergedil you cantik. Ya. Okey. Alright, apa lagi Bel? Okay, kita tunggu sekejap lagi ni, dah boleh angkat. Lepas ni kita boleh buat dia punya sos ya. Ya, Amalina Makruf, saya dah filter lah considerednya. Saya dah tengok, saya dah run through resepi yang saya dah pinkan di bawah tu daripada komen Nur Adi dan resepinya lengkap. Okey, saya bacakan lagi sekali. Right. Boleh juga untuk saya nak bacakan lagi sekali. Pindahkan mangkuk besar sikit, senang sikit lah. Alright, golek ni. Sebentar. Okey, so tahu bergedil, bahan-bahan 4 hingga 5 biji kentang digoreng, isi tahu pok. Kita keluarkan daripada tahu pok yang dah yang kita beli tu ya. Kosongkan. Kita gunakan 100 hingga 200 gram isi ayam cincang, sedikit bawang goreng, segenggam daun sup yang dimayang, garam dan juga 2 biji telur ya. Bersama Kak saya dah tambah tadi ya, ada tepung jagung sedikit ya, dicampurkan di dalam telur ya. Mungkin yang itu sebab itu baru penambahan. Saya pinkan sebelum sampainya tepung jagung tadi. Okey, tak apa, nanti sebentar lagi tim social media Snippy Sugar Baking Studio akan sharekan atau kongsikan bersama anda resepi yang penuh. Okey. Alright, so jadi Nur Adi masih menonton ke? Mungkin boleh buat pembetulan di situ. Terima kasih juga ya. Segenggam dan ada sos cuka Palembang ya. Selepas ni Kak Zaidah akan buat. Okey. Segenggam cili padi, 3 ounce gula merah ataupun manisan, 4 hingga 5 ulas bawang putih dicincang, cuka, gula dan garam. Okey, itu dia. Okey, ini ada lagi ya, saya tak habiskan dan intinya pun masih ada lagi bergedilnya. So kita tak perlu habiskanlah ya. So dia lebih kurang satu resepi, banyak jugalah kita dapat. Ya. Okey. So now Kak Zada nak buat sambal ni. Sama ada you kisar ataupun ditumbuk. Kalau dia pakai cobek tu. Masa saya belajar dulu dia pakai cobek ya, dia guna cobek tu, dia hancur-hancurkan aja macam tu. Okey, kita tumbuk cili, nak blend pun boleh juga ni yang sebenarnya ya. Lada dia agak kasar-kasar sikit dia. Okay, ada yang bertanya. Rosmina Jasmine Rosis tanya, boleh ke gunakan potato wedges? Potato wedges? Selalunya sekarang kan dah ada potato wedges yang frozen tu. Mahal lah. Beli je lah kentang tu 5 biji baru berapa ringgit je. Potato wedges tu mahal ya. Mungkin potato wedges dah ada dalam freezer ke? Boleh je lah. Ada orang dah simpan stok kan di rumah. Boleh je lah potato wedges, sebab potato wedges biasanya dah digoreng ya. Boleh lah. Kalau belum digoreng, goreng je lah. Okey, kita tumbuk dia hingga dia macam agak-agak dah pecah-pecah macam tu ya. Baik-baik ya, hati-hati bijinya ni. Jangan terpelanting kat mata sudah. Jangan terpelanting kat mata. Okey Kak Zaidah, kalau nak buat bergedil boleh pakai resep ini juga ke? Boleh lah. Boleh ya, boleh. Kalau nak buat bergedil, tambahlah sikit perasa sikit lah kat dalamnya tu. Lagi lebih sedap ya. Tapi kalau kita dah ada ayam macam ni tadi, dah ada ayam, okey lah tu. Ya. Pakai tepung jagung ke? Nur Ariana Kowe, tadi kita masukkan tepung jagung dalam bancuhan telur. Okey, nampak tu cilinya Kak Zada buat pun tak habis ya, sebab kita tak banyak yang kita nak buat lah. Okey, ni namanya sos cuka Palembang ya. Saya belajar ni betul-betul dengan orang Palembang ya. Namanya dah tak ingat dah Kak Zaidah? Lupalah saya ya namanya. Saya belajar di rumahnya ni, saya pergi rumahnya. Tapi dia tinggal di Jakarta. So kita pergi ramai-ramai belajar buat sosnya ni lah.
Okey, kemudian kita akan masukkan ni gula ni. Tumbuk sekali. Sedap ni ya. Kalau diorang ni, orang Palembang ni, Kak Zaidah belajar ni dengan orang Palembang yang keturunan Cina ya. Jadi dia putih lah. So bila dia makan ni, sambal ni nanti mata dia merah, hidung dia merah, bibir dia merah. Kita dah memang berair mata lah. Dia tak berair mata tapi merah. Ya, sebab pedas. Orang Palembang dia memang suka. Dia makan apa-apa pun ada cili hijau dia tu, dia kunyah. Saya tak boleh tu ya. Tak boleh pedas-pedas macam tu. And dia punya lada all very crunchy tau. Macam rangup gitu. Fresh lah. Zam Yes. Arsyad. Salam Kak Zaidah and Waalaikumsalam. Saya nak minta bantuan nak masak 5 kilo nasi tomato tomato beras biasa. Berapa Alamak. sukatan airnya? Terima kasih. Beras biasa ni yang susah sikit ya. Beras biasa susah nak sukat ya, sebab beras biasa ni dia banyak brand. Ya, ada brand yang kadang-kadang perlu air banyak, ada brand yang airnya sikit. Ya, kalau basmati senang. Basmati sukatannya sebanyak mana airnya nasi berasnya tu, sebanyak itulah airnya. Ya, kalau beras biasa ni Kak Zaidah tak berapa nak recommend, sebab one thing dia kurang rasa sedap, dia tak muai ya. Dia tak muai. Nampak tu? Nampak tak? Cantik warna dia. Yes. Okey, saya tak habiskan lah sebab saya tak buat banyak. Kemudian kita masukkan bawang putih. Ini betul-betul pedas ya. Okey. Okey. Kak Zaidah. Yes. Sorry. Minta maaf ya. Kak Zaidah, sos tu kalau cecah dengan jemput-jemput sedap tak? Dia biasanya makan dengan jemput-jemput Palembang. Dia panggil pempek. Apa? Pempek. Empik-empik. Ya, saya belajar sekali dengan empik-empik ni buat dia. Tapi empik-empik tu nanti insya-Allah saya akan ajar. Ya, nampak tu. Ni sambalnya. Nurul Syahira tanya Puan Zaidah, Ya. cili tumbuk sekali dengan batangnya ke tu? Kak Zaidah separuh-separuh. Separuh saya letak batangnya, separuh saya biarkan saya petik lah ya. Okey, kita masukkan garam. Kita letak sedikit lagi gula putih. Letakkan sedikit air panas. Dia orang pakai cobek ya. Kak Zaidah cobek dah tak ada dah. Ada tu cobek? besar, ada yang ada tu besar sangat pula kita nak mencobek ni Ya. Haryati Ilyas, boleh tukar cili padi dengan cili hidup jika tak kuat pedas? Boleh je lah, puan nak makan kan. Boleh. Su Ahmad kata, empik-empik memang sedap makan dengan sos tu. Empik. Terliur. Okey, kita akan letak cuka. Sedikit cuka. Lepas tu perempuan kena rasa lah dia punya masam, manis, pedas ya. Kalau bergedil biasa tu, macam bergedil daging, seeloknya kentangnya digoreng atau direbus? Digoreng juga ya? Goreng. Kalau nak buat bergedil digoreng ya, baru sedap. Okey, Kak Zaidah perlu rasa dulu. Allah pedasnya. Saya ni tak kuat pedas ya. Belum lagi cili merah. Cili padi merah. Saya tak kuat pedas ya. Tapi sedap sangat ni. Kalau perempuan rasa nak letak garam pun nak letak apa tu? Kicap pun boleh juga ni. Warna dia dah cantik kat dah. Warna gula merah ni tadi ya. Yes. Rasa cuka, rasa gula dan rasa pedas bersama dengan ada sedikit daripada bawang putih ni tadi ya. Okay. Tergiling-giling kepala Kak Zaidah rasa. Pedas ya.
So kita tambahkan sikit lagi gula ni lah. Ni sukatan dia perempuan kena rasa ya, ikut perempuan punya selera. Kalau mengikutkan resepi yang Kak Zaidah mentionkan tadi 3 ounce, jadi 3 ounce itu bila you dah sediakan, pastikan masukkan sedikit demi sedikit. Rasa dulu. Jangan masukkan semua. Kalau puan suka pedas, kena tambahkan sedikit lagi gula. Ya, kalau tidak nanti tak balance pula. Ni pakai cobek cantik ni. Ya, kita cobek tu dia tajam cobek ni ya. Kalau tumbuk ni kurang tajam batunya. Okey. Sos masuk kicap tak? Tak, yang ini saya nak tunjuk yang tak ada kicap ya. Kalau perempuan nak letak kicap pun boleh. Terpulang. Cuma kalau pakai kicap manis. So bila pakai kicap manis, gulanya kena kurang lah. Sebab kicap tu dah manis ya. Tapi ni pun warnanya dah cantik. Ni dah cantik. Ni yang buat dia cantik ialah gula merah yang kita guna. Ni set. Tiga kali rasa dah. Okay, lagi sekali Kak Zaidah. Dah. Cuba rasa. Ekspreskan apa macam mana rasanya tu. Berpeluh-peluh pedas. Dah 3 kali rasa. Tahu pok tu macam mana rupanya, boleh tunjuk tak? Boleh, nanti sebentar lagi kita akan tunjukkan macam mana tahu pok. Ni sambalnya ya. Kak Zaidah pakai di sini dan kita rasa. Sedap ya. Dia rasa pedas. And then ada rasa bawang putih tu. And plus gula merah. Gula merah bersama dengan cuka. So dia ada rasa masam, manis, pedas. And then ada little bit like macam ada gas sikit lah from the bawang putih tadi. So sedap ni. Makin lama dia makin sedap. So ni rupa sambalnya. Ya, kalau tak tahu ingat macam ada kicap ya. Padahal bukan kicap ni. Okey, dah siap kita punya menu hari. Okey, tinggal kita nak serve aja. Rezekinan kata Kak Zaidah tengah lunchtime ni memang menggoda selera saya. Ada ke tahu bergedil yang berdekatan dengan rezekinan? Okay, boleh cari. Kalau tak pun ada masa, bolehlah beli bahan dan terus buatkan resepi Kak Zaidah hari ini untuk tahu bergedil. Saya memang sengaja ya. Cuka Palembang. Kak Zaidah memang sengaja tumbuk separuh ladanya dengan batangnya tu, dengan tangkainya. Jadi dia nampak cantik. Tu. Ya, dia nampak cantik lah. Ini for those yang suka pedas ya. Kalau tak suka pedas, kalau nak kurangkan pedas, boleh letak kicap. Teliuknya kami. Sudah. Ini memang saya belajar dengan orang Palembang ya. Kalau tak silap nama dia Lucy lah ya. Namanya Puan Lucy lah, Madam Lucy ya. Kita belajar kita belajar di rumahnya ni. Saya dah lupa ya namanya. Yes, so inilah tahu bergedil kita. Dulu kita berkawan, kita berhubung tahu. Sekarang ni sejak dah ada handphone, kita dah lupa. Ya, kalau dulu kita melalui phone rumah. Kita ada berhubung. Sekarang ni dah lost contact ya. Harapnya Miss Lucy is watching. Yes. Thank you so much. Okay, gula merah boleh ganti dengan gula Melaka ke Kak? Boleh je lah. Itu dia hiasan untuk tahu bergedil kita hari ini. Menarik sungguh Kak Zaidah. Nampak tu dengan sosnya begitu cantik warnanya. Kalau tak tahu ingatkan ada kicap ya. Padahal kita tak letak kicap. Hanya apa tadi tu? Hanya gula merah kita saja. Ataupun nissan saja ya. Mau berasap telinga ni. Berasap telinga. Kata. Alright, assalam Kak. Sos Palembang resepi Kak Zaidah ni boleh tahan berapa lama ya? Kita tak masak, so you boleh agak lah ya. Pasal sos ni kita tak masak. Kita gunakan semua yang fresh. Mungkin dia tak berapa tahan lah. Tapi kalau simpan dalam chiller, dia akan bertahan lama jugalah ya. Ada perkongsian ni daripada viewers kita Kak Zaidah. Yes. Kalau ikut petua mak saya letak cili yang bertangkai tu untuk elakkan dari sakit perut. Oh iya ke? Mungkin jugalah ya. Kak Zaidah ni buat aja. Pada saya dia nampak macam cantik. Kalau ada macam ada tangkai-tangkai macam tu lah.
Tapi mungkin adalah sebabnya orang dulu letak betul ya. ya. Bukan setakat cantik saja. Rupa-rupanya Ada ya. Yang membantu waktu kita makan. Yes. Okay. Ini rasanya ramai yang dah tahu ni tahu bergedil ni ya. Anak saya pun suka membeli ni tahu bergedil ni. Kalau ada orang jual tu pantang nampak ya, memang dia orang suka makan tahu ni. Okay. Alright, tu sambal kita dah siap. Cuma biasanya kalau tahu bergedil yang ada dekat sini, biasanya dia buat sambal kicap. Jadi perempuan boleh cuba resepi ni. Ada sedikit kelainan. Untuk kita boleh cuba bersama dengan sambal sambal Palembang ni ya. Ataupun sos cuka Palembang. Ya, kalau dia orang panggil saus. Saus cuka. Saus. Kita sos ya, dia saus. Look at that. Masya Allah. Sedap tu. Petang ni dah boleh buat ya. Membangkit selera. Itu dia kita punya menu hari ni. Tahu bergedil bersama ataupun dipadankan bersama sos cuka Palembang. So tahu bergedil ala Kak Zaidah hari ni. Boleh dimakan dengan sos cuka Palembang. Sos cuka Palembang ni boleh buat dengan apa-apalah. Boleh dihidangkan dengan apa-apa. Biasanya kalau di sana diorang buat pempek dia makan dengan pempek. Cuma nanti Kak Zaidah akan ajar. Pempek tu is jemput-jemput. Jemput-jemput, kalau kita kat sini kita panggil jemput-jemput, tapi dia dekat sana pempek tu jemput-jemput ikan. Dia buat dengan ikan, ya. InsyaAllah nanti saya cuba cari ikan yang sesuai. Sedap juga tu ya. Dalam jemput-jemput dia ada santan ya, jadi dia rasa macam lemak-lemak, jadi dicicah dengan sambal ni memang sedap sangat. Okey, cuma mungkin kita boleh cuba buat tahu ni dan kita cicah dengan kuah ni ataupun sos ni. Okey, Bel, ada lagi? Alhamdulillah dah selesai. Untuk menu kita hari ini. Yes. Syukur, alhamdulillah. Jadi yang teringin sangat nak makan tahu bergedil sendiri. Maksudnya masakan sendiri dah boleh cuba sendiri, ya. Dah boleh cuba dah. Boleh cuba dengan resepi Kak Zaidah hari ini bersama sos cuka Palembang. Itu yang special daripada Kak Zaidah hari ini. Alright, insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk episod yang lain, untuk menu yang lain. Jadi terima kasih banyak Kak Zaidah atas perkongsian resepi hari ini. Okey, harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita hari ini. Boleh cuba sos ni ya. Sos ni memang sedap sangat ya. Sos cuka Palembang ni ya. Kemudian boleh dipadankan, yang sebenarnya sos ni boleh dipadankan dengan apa-apa kuih goreng ataupun kuih pedas yang goreng. Jemput-jemput pun boleh ya. Dan sebagainya lah. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita hari ini, tahu bergedil bersama dengan sos cuka Palembang. So harap doakan Kak Zaidah panjang umur, murah rezeki, beroleh kesihatan yang baik, supaya kita boleh berkongsi lagi resepi dan menu yang lain. So hingga kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum, bye. Alright, jadi yang masih mencari resepi, sebentar lagi tim social media CP Sugar Baking Studio akan sharekan resepinya. Bye, Assalamualaikum.